Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalwa binti Muhammad Nadin dari Pendidikan Islam 1 IPJ Tuanku Bainun akan membentangkan keadaan Rasam Usmani dan hukum tajwid berdasarkan surah At-Taubah ayat 123 hingga 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نذر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. Kaedah Rasam Usmani. Seterusnya, penerangan bagi Rasam Usmani yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 123 hingga 127 ialah tanda wakaf jaiz. Yang mana wakaf jaiz ialah pembaca Al-Quran harus wakaf pada sesuatu kalimah itu ataupun terus menyambungkan bacaannya kerana wakaf padanya tidak sampai merosakkan makna ayat tersebut. Contohnya pada ayat Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tanda wakaf jaiz ialah huruf jim yang kecil. Seterusnya, antara tanda-tanda bacaan yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 123 hingga 127 ialah yang pertamanya ialah tanda alif kecil, yang mana pembaca Al-Quran hendaklah membacanya dengan kadar 2 harakat. Contohnya ialah hazihi qatilu imana yarakum kafirun. Menunjukkan tanda alif kecil mewajibkan pembaca Al-Quran membacanya dengan kadar 2 harakat. Yang kedua iaitu tanda waw atau ya kecil. Bermakna apabila domer bertemu alif, maka kita menyebutnya dengan mad silah tawilah yang menyuruh pembaca membacanya dengan kadar 4 atau 5 harakat. Manakala jikalau domer bertemu selain daripada huruf alif, maka hukumnya adalah mad silah qasirah, yang mana pembacanya adalah membacanya dengan kadar 2 harakat. Contoh yang terdapat di dalam surah Taubah ayat 123 hingga 127 ialah hazihi imana, menunjukkan yang kecil bertemu dengan alif, maka hukumnya maksilah tawilah yang mengharuskan membacanya dengan bacaan 4 atau 5 harakat. Yang ketiga ialah tanda alif wasal, yang mana jika hendak mengenali tanda alif wasal ialah
diambil daripada kepala huruf sad yang terletak hanya pada hamzah wasal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan huruf ini tidak disebut ketika menyambung bacaan. Contohnya, hamzah wasal pada kalimah allazi yang kita bacanya dengan ya ayyuhallazi. Seterusnya, contoh yang tanda bacaan yang keempat ialah sifar, iaitu terletak di atas huruf illah, iaitu alif, waw, ya, yang mana merupakan huruf tambahan yang tidak dibaca sebagai mad. Contohnya, insarafu. Kita tidak membaca alif yang terakhir sekali kerana ia adalah mad sifar, tanda bacaan sifar. Yang kelima ialah alif lam, yang mana alif lam terbahagi kepada dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Contoh bagi kalimah alif lam syamsiah ialah alladhi, yang mana kita perlu menekankan sedikit di kalimah pada huruf lam. Contoh bagi alif lam qamariyah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 123 hingga 127 ialah al-kuffar, al-muttaqin. Yang keenam ialah lafzul jalalah, iaitu kalimah Allah, yang mana yang terdapat dalam surah At-Taubah ialah lafzul jalalah jenis yang tafkhim, iaitu tebal, bacaan tebal, yang mana huruf sebelum kalimah lafzul jalalah berbaris fathah, iaitu baris atas, atau dhammah, iaitu baris depan. Contohnya sarafallah. Yang kedua, annallah, membacanya dengan keadaan yang tebal. Kaedah Rasal Asmani seterusnya ialah az-ziyadah, yang mana menambah huruf alif pada fi'il madhi, mudhari' dan amal. Contohnya amanu qatilu, pertambahan alif pada fi'il madhi, iaitu amanu. Seterusnya kaedah hazaf, iaitu hazaf alif pada kata ya, kata seruan. Contohnya ya ayyuha, kalimah alif telah dihazaf menjadi ya ayyuha. Hukum tajwid. Hukum yang pertama ialah idgham ma'al gunnah, yang mana pembaca perlu memasukkan nun sakinah atau tanwin kepada huruf-huruf seperti huruf ya, waw, min dan nun, dan pembaca adalah membacanya dengan kadar dengung dua harakat. Contohnya suratun nazara, tanwin bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Membaca adalah membacanya dengan kadar dengung dua harakat. Seterusnya ialah hukum izhar halqi, iaitu menzahirkan atau menyatakan bunyi nun sakinah atau tanwin dengan huruf-huruf alif, gha, ha, kha, ha dan ain, yang mana pembaca tidak perlu mendengungkan huruf izhar halqi dan hanya perlu menyatakan nun sakinah atau tanwin. Contohnya min ahadin, tidak perlu mendengungkan apabila nun mati bertemu dengan huruf alif. Seterusnya ikhfa hakiki, yang mana sakinah di antara izhar dan idgham. Pembacanya adalah membacanya dengan dengung dan kadar dua harakat, menyembunyikan sebutan nun. Contohnya summan sarafu, nun mati, nun sakinah bertemu dengan sad, maka hukumnya ikhfa hakiki dan hendaklah dengung dengan kadar dua harakat. Seterusnya ialah hukum idgham bila gunnah, yang mana pembaca adalah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah. Contohnya huruf idgham bila gunnah ialah lam dan ra, yang mana pembaca tidak perlu dengung ketika membacanya. Contohnya qawmun la yafqahun, tanwin bertemu dengan huruf lam, pembaca tidak perlu mendengungnya dan hanya perlu memasukkan nun sakinah ataupun tanwin ke dalam huruf lam. Qawmun la yafqahun. Kemudian izhar syafawi, yang mana pembaca perlu mengeluarkan sebutan huruf daripada makhrajnya dan hendaklah membacanya dengan tanpa dengung. Contohnya ayyukum zadathu, iaitu mim mati bertemu dengan huruf za, maka hukumnya adalah izhar syafawi, pembaca tidak perlu mendengungkannya. Seterusnya contoh yang kedua ialah fazadathum imana, tidak perlu mendengung pada kalimah mim mati bertemu dengan huruf alif. Sekian, terima kasih.